Buka cerita. Assalamualaikum, Rakan Muda Presents Buka Cerita di episod yang ke-9. Masih lagi bersama saya, Nira Azizi. Dan hari ni kita nak bincangkan topik mengenai makanan. Cakap pasal makanan ni mesti ramai akan terfikir. Influencer, food review, sedap ke tidak makanan tu? Bagus tak servis kat kedai itu? Kalau korang nak tahu, hari ni Nira bawakan 2 orang figura di mana mereka adalah seorang food reviewer. Nak tahu siapa? Terus kekal mendengar Rakita 107.9. Kembali lagi bersama saya, Nira Azizi. Dan seperti yang dijanjikan, hari ini Nira bawakan 2 orang tetamu istimewa, iaitu Rifdi Amri and also Syafiq Hafizi. Hello. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah, sihat. Makin sihat. Makin sihat. Nampak tu. Okey lah. Before kita orang kata ke lebih lanjut, kita bercerita lebih lanjut lagi, boleh ceritakan sedikit pengenalan, background. Mungkin ramai yang belum mengenali siapakah Rifdi Amri, siapakah Syafiq Hafizi. Okey, so saya start dulu lah. Boleh? Boleh. Bagi Rifdi sedikit lah. Okey, Assalamualaikum. Okey, nama saya Rifdi, Rifdi Amri. So, saya adalah co-founder untuk Jom Kita Sdn Bhd lah. So, kita orang dah buat ni dah 6 years lah, Jom Kita ni. Oh, lama Alhamdulillah. Dah 6 years. Kita orang dulu asal klik. Dua-dua memang 6 years lah. Kita orang klik. Kita memang start together. Classmate dulu, time belajar. Kita dulu study MSU sama-sama. So from that lah kita orang buat benda ni. After macam tu lah, daripada 2018 we start. Yang officially date 2018. Kita start berdua je. Memang berdua. Memang tak ada orang lain yang tolong ke apa ke, tak ada. Ada kawan-kawan yang tolong join as. Cuma dia main yang betul-betul fokus dan you guys berdua. Kita orang berdua. Siapa punya idea ni yang nak start jadi food reviewer ni? Actually sama-sama Sama-sama. Kita bukan nak start pada food review sebenarnya. Kita more tu nak sharing kita buat apa, pergi mana, makan apa. Kita bukan setakat fokus kita bukan setakat pada food. Kita start buat konten dulu. Mana memang start buat konten-konten lain. Suddenly tiba yang makanan pula meletup macam campur kan. Campur buat konten dan tak tahu pula makanan pula yang dapat perhatian lebih daripada audience. Macam itulah. Mana datang idea ni nak buat konten ni? Kita start daripada Twitter sebenarnya. Kita buat posting bergambar. Jom Kita ni start daripada Twitter. Since pada bila tu? 2018 lah. 2018 tu memang start pada Twitter. Twitter lah, kita post-post gambar, kongsi tempat-tempat menarik dan is getting viral macam thread lah. 10 tempat menarik nak pergi dekat Selangor macam tu. So start from that lah, we start do content. Bila zaman-zaman TikTok baru nak naik, kita orang jump to that tu lah. Tukar platform lah. Bukan tukar platform lah, kita orang nak tambah lagi. We are trying to utilize every social media yang ada. So macam Syafiq kan, kita dah ada Twitter, why not kita video kenapa kita tak buat dulu, then kita start buat video. Maknanya orang kata macam Jom Kita punya company ni memang you guys berdua lah yang betul, kita dulu lah. Kita start daripada enterprise dulu, buat saja-saja dulu, tapi sebab nak make it proper kan, kita ada plan ahead ke depan. So that's why kita buat macam tu lah. Kalau you terfikir nak tanya soalan macam mana Jom Kita ni ada, yes, memang itu yang nak tanya sebenarnya. Macam mana boleh orang kata wujudnya this Jom Kita? Actually Jom Kita ni is a ayat common yang kita semua guna hari-hari tanpa kita perasan. It's not specific to one race je tau. Macam bukan Melayu je, kita Chinese, Indian pun guna ayat macam dia bukan spesifik pada makanan. Macam jom kita lepak, jom kita tengok wayang lepas ni, jom kita pergi main bowling nak, jom kita is like ayat untuk mengajak seseorang ke membuat sesuatu.
So from that lah kita timbul idea ni. Kita Lagi buat. pun masa awal starting tu Rifdi pun selalu bila dia buat voice over tu, dia selalu mention jom kita. Bila kita fikir nak buat nama apa, buat page nama apa kan. lah. Benda dah ada depan mata, kita guna je. Mana orang kata itu adalah signature you guys. Jom betul. kita mesti ada je every video tu jom kita. Tanpa kita perasan sebenarnya kita always sebut benda tu. Kita nak ajak orang kan. Kita nak ajak audience, jom kita. So benda tu disebut-sebut. Okay, macam video you guys dalam TikTok, Instagram macam you cakap tadi lah. Nampak macam ada all the influencer lain. Itu yang you guys pilih ke ataupun memang dah under jom kita punya company? Influencer lain dalam page kita. Yes, betul. Ada beberapa orang kan, ada beberapa wajah. Okay, Rifdi boleh cerita. Okay, actually macam dulu memanglah muka saya dengan Syafiq je lah. Walaupun Syafiq dah lupa nak intro diri dia. Dia lupa nak intro tadi. Siapa Syafiq ni tadi kan? Tak apa, sikit lagi kita sambung. So kita orang start from mula-mula memang kita orang berdua lah. Kita orang yang buat jom kita. So after that kita orang dulu banyak ajak kawan-kawan join untuk mengimarahkan lah orang kata. Memeriahkan lah. Makanan banyak? Makanan banyak. Memang tak larat lah makan dua. So after that bila kita orang dah capable untuk tambah team, so kita start lah hire staff, tambah team. So kalau tengok muka-muka kat jom kita tu dah ada macam-macam muka lah. Ada muka kita orang, ada muka orang lain. Orang lain tu semua adalah team kita. Mana bukan influencer lain. Bukan, dia memang adalah you guys team. punya staff Yes, sendiri kita dekat punya dalam team. kita. Yes. Kita develop daripada zero jadi someone yang boleh deliver benda tu. Ataupun bahasa indahnya kita nak lahirkan lebih. Lahirkan lebih ramai food reviewer macam antaranya tu. talent yang ada. Macam Talent lah, lahirkan talent lah sebenarnya. Sebab tak nampak pun macam orang biasa. Dia orang punya video semua macam wow, memang nampak bagus lah. Sebab diorang pun memang kita ambil mereka yang sesuai lah, yang ada skills dan karakter yang sesuai dengan apa yang kita buat. Macam tu lah. Some of them macam diorang memang ada background daripada media, pengalaman jadi front face, macam tu lah. Student mascot. Student mascot. Student juga. Kita ambil juga intern. That's why lah intern. dalam team tu ada intern, ada full time, ada freelance. Mana ada pelbagai Ada juga kat pelbagai. situ. Betul. Okay, back to jom kita ni kan. You guys macam kalau kata klien makanan, mesti ramai. Mesti ada minta tolong review ini, review itu semua kan. How you guys pilih klien? Based on orang punya makanan ke? Or restoran ke? Actually, dari segi, kalau cakap dari segi pemilihan klien, klien Okay lah, pemilihan klien tak lah. adalah. Lagi better. Actually, before kita jump to that, actually jom kita ni, kita orang bukan buat food saja. Actually jom kita ni kita terbagi kepada banyak. Kita ada jom kita pergi, jom kita travel, kita buat banyak benda. Tapi sebab bila konten makanan tu lampau banyak, konten-konten yang bukan makanan tenggelam. Actually ada je kalau tengok ada travel, banyak lagi aktiviti menarik, tapi sebab makanan ni senang, dia tak ambil masa yang lama, so dah tenggelam. So berbalik kepada soalan tadi, macam tanya macam mana dari si pemilihan nak kedai ni. Actually kita orang tengok dulu je lah kedai lah macam mana, adakah kedai tu menarik untuk dikongsi dan sebagainya lah, jenis-jenis makanan dia, kalau ada makanan yang menarik untuk kita kongsikan. Sebab berbalik kepada jom kita, yang ramai orang ingat jom kita ni food review. Actually we are not. Mana ada banyak. Cuma food review punya yang lagi. Kita bukan place kita as food review, tapi kita more to sharing. And kita nak advertisement lah, macam iklan untuk kedai-kedai yang mencari orang untuk kenalkan dia punya produk. Kita placekan macam tu. Cuma style kita tu kita cuba bawa berbeza dengan food review punya style. Dulu kalau tengok video jom kita, food review dia akan komen pasal makanan betul-betul detail, texture apa semua. Kita more tu tunjuk tempat tu dia jual apa. Kalau korang pergilah platform jom kita ke, bio tu kita tak pernah tukar daripada tahun 2018. Bio tu adalah sharing Malaysian vibe. Kita kongsikan tempat menarik, kita bukan food review. Faham. So, untuk explainability lah, saya kejap lagi kalau ada sesuatu kita boleh explain detail lah. Ini just mukadimah dulu. Mana tunjuk sikit-sikit je lah. This is a Malaysian punya vibe. Actually kita bukan food review, kita adalah page yang kongsi tempat-tempat menarik. Dan food is one of that. So bila itulah. Okay, macam untuk jom kita ni, waktu awal-awal ditubuhkan, nak tahu jugalah apa pengalaman you guys yang paling susah nak lupakan. Ada satu ada tu. banyak ni sebenarnya. Itu yang tak boleh lupa lah. Orang cakap malang lah orang cakap. Kenapa? Rifdi cerita biar gempak sikit. Semua dari tadi Rifdi. Kenapa Syafiq tak nak cerita ni? Okay, saya cerita lah. Okay, ni first job lah. Okay, masa tu kita dah dapat first offer lah. Ada kedai nak bayar. Okay. Dia kata ada buat review tak? Kita orang pun tak tahu apa tu review. Sebab selama ni kita orang just share. Kita orang buat content. Dan dia offer 200. Dia nak bayar. Okay. Okay, kita orang pergilah.
dah Happy. settle. We are so happy lah. Happy lah. Dapat first We payment. start make money kan. First job lah ni. First job. Kita dah spend 1 year, 2 year. Tak ada income langsung. Kita yang keluar duit tol apa semua. Kalau dapat pun hotel invite untuk try diorang punya menu. Faham. It's a Vacation free lah. Macam It's a tu free lah. So kita memang happy gila. Kita orang buat bersungguh lah. Rekod sampai 3-4 jam macam tu. Bila time nak balik tu Kenapa tu? Gelak dia semua. Kereta kena claim. kereta kena claim. Astaghfirullah. So, Kita orang salah parking spot. Spot tu tak boleh parking. Dia macam lah parking yang ada nombor plate yang dah register kan. So kita tak perasan. So duit kita dapat tu review tu, kita orang bayar claim. Bayar claim je. Habis macam tu je. So tak apalah, kata apa. Rezeki tu ada, insyaAllah lah. Itu adalah ujian. Ujian lah, macam pembakar semangat. Dan after that macam Syafiq, serius lah. Serius lah weh. Baru nak seronok kan. Apa dosa kita buat lah sampai kena ujian Seronok ni. sangat agaknya tu. Okay, macam yang tu adalah cerita pengalaman yang orang kata tak berapa best. Kalau pengalaman yang best, apa dia? Okay, Mungkin nak sharekan? Kalau apa, best tu banyak sebenarnya. Macam benda ni mungkin nampak macam apa, macam actually benda paling best adalah when kita dapat tolong kedai tu sebenarnya. Actually that's the most important part lah. Actually orang semua ingat macam asal food review dia semua mesti berbayar lah apa. Actually orang tak nampak ada side yang kita sebenarnya kita banyak buat content for free, kita tolong. Adalah berbalik kepada platform kita, berkongsi sharing the Malaysian vibes, kongsi tempat menarik. So kita banyak buat content for free sebenarnya. Kita nak tolong. Kita orang macam buat konten gara-gara tepi jalan dan viral. Actually kita buat tu for free. Kita nak tolong. Memang tak ada minta apa-apa bayaran semua. Bila dia WhatsApp, dia cakap terima kasih banyak, beratus orang datang dah tolong selamatkan bisnes. Benda tu buat kita rasa macam ush. Itulah bayaran dia kan. Dia macam lah, kan? kita tak boleh nak tolong dari segi wang ringgit. Kita pun bukanlah ada duit sangat kan. Tapi kita boleh tolong dari segi tu, exposure lah. Macam kita tak boleh nak bantu dia, kita boleh bantu dari segi kita boleh promosikan kedai dia. That's dia berbalik kepada tujuan asal jom kita. Kita nak kongsi tempat menarik. The best one the first 2 year lah. Sebab orang nak recover dari PKP tu. Jom kita memang betul-betul start waktu tu after PKP. Macam contoh hotel apa yang first kita buat tu? Geo Resort Genting. Geo Resort, okay. That's the first our experience yang buat travel. Dan hotel tu dia buka like 3 months before COVID. Oh, mana baru buka? Sebelum pengumuman PKP tu dia baru buka 3 bulan. Dan orang tak kenal pun lagi hotel tu. Dan tahu PKP? PKP dan dia betul-betul rugi banyak lah. Betul? Send dia invite jom kita for free. Kita orang pun memang need a content. So we go there, buat sana content dan alhamdulillah rezeki dia. Dia video kat Facebook 2 million. Dan dekat TikTok pun 1 million lebih. Dan dia cakap hotel dia fully booked for 3 months. Alhamdulillah. Dia so happy lah. Dia memang happy sangat. So macam actually sebenarnya kita macam tu. Macam dari start daripada situlah kita boleh fokus. Tapi kita at the same time we need to make income to stay survive. Sebab kita tak boleh terlalu free je. So ada 2 benda kita divide lah. Satu konten yang betul-betul kita nak tolong orang waktu PKP kedai-kedai tu. Yang satu lagi kita buat tu mestilah kita bekerja. Kira dia bekerja lah. Maknanya kita tolong promote lah. Kan? Betul. Kena ingat it's a cost. Macam minyak kita nak ke sana, tol pun kita kena pakai duit sendiri kan. Faham. So kalau kita buat for free, siapa nak tanggung kos-kos ni? Betul tak? Betul. Kita pun ada komitmen kita juga. Macam tu lah. Benda ni orang pun dah sedia faham. Kadang-kadang kalau macam ni lah cakap, kita tak semualah benda kita ada. Dia jangan salah tanggapan, dia ni dibayar, dia dibayar. Kita bukan nak dibayar, tapi sebenarnya dalam masa kita bekerja. Sama je macam orang lain pergi kerja. You guys pergi kerja ada tak minta gaji. Mesti minta. Kita bekerja sebab itulah. Maknanya dia ada pekerjaan you guys. Kerjaya you guys berdua. So sometimes ada benda yang you guys nak tolong for free, you guys akan buat. But sometimes ada benda yang agak menggunakan kos, tol, minyak, semua tu biasa you guys kena minta bayaran juga. Betul tak? Even nak datang studio hari ni pun kita orang baru bayar tol semua kan. It's a cost kan. Alamak, dah deal lah. Apa ni bayar sekarang? Bayar sekarang. Aduh, takutlah kita. Adalah gurau je. Okay, nak tahu jugalah for jom kita ni, you guys selalu ambil yang dalam KL, Selangor saja ataupun you guys ambil juga job daripada luar. Tapi kita akan sambung selepas ini. Terus kekal mendengar Rakita 107.9.
masih lagi bersama saya Nira Azizi and also bersama Rifdi dan juga Syafiq. Tadi kita bercerita lah tentang sedikit about jom kita and nak tahu jugalah sedikit ni. Jom kita ni diterima tak? Kalau kata minta review untuk di luar KL, luar Selangor. Mana tahu kat Johor ke, Melaka ke? Actually, kita orang cover satu Malaysia. Wow. Kita ada juga tim-tim yang kita panggil freelance lah. Tapi untuk the first starting 4 years, kita memang kita sendiri turun padang. Macam kata kita nak pergi Pantai Timur, kita akan spend seminggu 2 minggu turun dari macam mana susunan pergi Pantai Timur? Susun lah, faham. Macam kita orang pernah pergi Penang balik hari, pergi Kota Tinggi balik hari. Demi untuk satu job review. Balik hari only for the one job. Wow, tak penat ke? Kita masa tu kita tengah on demand, orang cakap. On demand. Okay, faham. Tengah famous. Macam tu lah. Tapi kita cover satu Malaysia lah. But now, after macam cakap lah, kita dah expand, alhamdulillah. Kita dah ada team lah. Dekat region-region macam Johor, kita dah ada team kat Johor. So kalau ada any review kat sana, kita just hantar team kat sana lah. Maknanya kalau adakah every negeri memang dah ada team ataupun only a few? Tak adalah every negeri. Kita more on the, so far kita ada dekat selatan je lah. Dengan central kita, dengan selatan kita ada team lah. Kita pun tengah cari juga team-team dekat utara, Pantai Timur. Masih lagi tengah mencari lah. Ada plan lah lepas ni. Sebab stage dulu kita orang fokus macam kita orang je dengan team yang dari Selangor. Dan bila kita fikir balik, kenapa kita nak buang masa turun naik. Faham. Kita dah start kena hiring luar. Sebab page ni nama dia Jom Kita. Dia bukan Syafiq dan Rifdi. Kalau Syafiq dan Rifdi, kalau ada review dekat Kelantan, memang kita orang kena turun lah. Sebab page tu muka kita orang. Because it's the page, everyone can be the face lah for that page. Boleh jadi host siapa-siapa pun itu boleh. Itu kelebihan dia lah. Asal tujuan kita buat Jom Kita lah. Maknanya sebab kalau kita pun the word kita tu kan kita ramai lah. Kalau kata ada kedai makan di Melaka ke, di Pening ke, mana ada staff kat sana yang akan buatkan review. Kalau ada dia akan buat lah. Kalau tak ada, siapa-siapa yang boleh buatkan. Even awak nak buat pun boleh. Dah ada next job dah ni. Dah ada dah ni. Jangan lupa panggil lah. Okay, cakap pasal food review ni, proses dia macam mana? Adakah you guys buat secara spontan ataupun scripted? Because kadang-kadang mungkin ada kedai dia bagi skrip. Kadang-kadang you guys sendiri yang buat skrip. Ataupun you guys memang orang kata random, spontan je buat. So far sebab kita start voice over. Actually kita datang tu untuk rakam makanan apa yang ada dekat kedai. Basically we are being informed lah makanan apa yang nak di-highlightkan. Dan basically tu spontan je. Cuma kita biasanya dia akan bagi tahu lah kedai tu makanan apa atau any point yang dia minta nak highlight. Contohnya kedai dia ni tunjuk view laut, kedai makan view bukit, kedai makan dalam hutan. So that's the point. So the food dia akan bagi tahu. So kita datang, kita akan buat everything spontan lah. All the voice over ke memang spontan. Voice over tu kira kemudian lah. Main datang hanya untuk ambil video saja, footage je, and then balik rumah edit baru tambah dia voice over. Betul. So macam orang kata pemilihan klien tadi tu, kalau katalah you guys kata jom kita ni melibatkan travel pun ada, makanan pun ada. So let's say you guys dapat kedua-dua job sekaligus, mana yang you guys akan prioritikan? Yang mana bayar lebih lah. Tak ada gerak. Nampak tak, itu laju jawab tu. Ini betul ni, ikhlas dari hati ni. Tak ada lah gurau. Tak ada, kita akan tengok lah. Susun ikut kesesuaian lah. Kalau dapat dua yang the same time, tu orang cakap macam mana, rezeki lah. Kita dah pergi Pening, takkan kita nak pergi balik hari macam Ridi cakap tu. Kita dah dapat staycation, then kita buat satu video for the hotel ke. Sebab atau bahasa yang singkat dan orang faham macam for food, kenapa ramai orang buat food? Sebab food ni senang. It's like you just take 2-3 hours untuk buat satu video dekat kedai. But for travel, you need like to spend like 3-4 days only for one video. Macam faham tak? You nak buat video travel, you kena pergi travel. Betul. Like 3-4 hari, then outcome dia you hanya satu video je untuk travel. Tapi when food, dalam satu hari, you boleh pergi 3 kedai, 4 kedai. Ada a few content yang boleh dibuat. You boleh buat 4 kedai dalam satu sehari. Tapi kalau travel, you need a few days only for one. In terms of content lah. Kalau in terms of payment pula, kita ada time kita kena bekerja, ada time yang kita memang free untuk buat content. So kena balance lah dua-dua ni. Faham. Okay, pernah tak nak tahu, tiba-tiba terfikir kan, pernah tak you guys buat content for the food review, tiba-tiba tak sedap? Pernah tak you guys alami? Ini menarik. Pernah. Pernah? To be honest, pernah. Okay. Tetapi kita akan
Nanti nak tanya apa? Dia tanya pernah ke tak? Dia tak tanya apa action after Action that. dia. Dia nak tanya tu ke Dia tak? tak nak tanya dalam lagi. Nanti kita simpan sebentar lagi. Ni kita tanya Jawapan dia pernah. lagi. Itu je. Pernah. Pernah. Makanan apa tu? Makanan apa tu tak ingat sebab banyak sangat. Tapi kita orang macam Macam banyak je yang tak sedap Orang ni. cakap ni satu. Setiap orang lain rasa, tekak lidah lain. Macam contoh Rifdi, dia tak suka tempoyak. Walaupun kedai tu famous dengan tempoyak. Ruginya. Saya kalau makan baru dia kuati muntah. tempoyak tu saya mual. Tapi tak mana benda tu tak sedap. Tapi Syafiq dia suka sangat. Kalau saya makan, saya kata sedap, dia kata tak sedap. Walaupun kita orang bekerjasama, ada makanan yang dia kata sedap, saya tak setuju. Faham. Macam Syafiq suka makanan macam mana? Saya more tu masakan kampung, macam lauk-lauk ula-ula, makanan asam pedas, apa semua macam menu kampung lah, senang cerita. Oh, Rifdi tak suka menu kampung? Saya suka. Oh, only the tempoyak. Cuma tempoyak macam benda pelik-pelik sikit lah. Dia macam pelik-pelik, macam contoh macam ikan keli. ikan keli. Oyster. Rifdi takkan makan dalam video. Dia akan tolak kat saya. Dia akan ambil menu lain, yang ni dia takkan makan sebab dah ada experience yang mana Rifdi cuba, dia muntah. Oyster semua tu. Maybe I think pernah ke patin tempoyak makan yang tak sedap? Masa first time try, that's why jadi macam tu kot. Sedap. Dia kadang-kadang benda tu sedap tapi sebab kita tak suka. Kita tak, bukan makanan yang kita minat. Mungkin bagi kita biasa. Tapi kalau orang yang suka, memang dia suka benda tu. Tapi berbalik-balik tanya, tak sedap tu ada. Dan biasa pun ada. Dan kena food poisoning pun ada. Oh, food poisoning. Berapa kali pernah kena? A few times or sekali few times je? lah. Few time lah. Itu Macam normal lah. mana? Itu mungkin ada faktor lain. Kita tak boleh nak salahkan kedai Betul. juga. Sebab kita makan kat sini, kita makan kat sini kan. Kadang-kadang kita pun tak nak blame. Kadang benda ni pun out of diorang punya itu juga. Betul. Kadang-kadang. Apa kita akan one to one dengan owner je. Tapi kita orang punya style, kita akan personally bercakap dengan owner kedai. Oh, macam tadi kalau kata makanan tak sedap, Yes. you guys cakap macam mana ke owner? How Dia- you guys bagi tahu dia? Confront dia yang okay, this food kurang sedap Kita akan sikit lah. Dia maksud tak sedap tu bukanlah for the whole food tu tak sedap. Betul. Contohnya bila kita buat video-video konten makan, dia tak akan keluar satu makanan je. Dia mesti akan keluar 5, 6, 7. So tak adalah kesemuanya tak sedap. Dia kadang-kadang mungkinlah 5 sedap, 1 biasa, 1 mungkin tak sedap. Dia tak adalah nak pukul semua tu tak sedap. Betul. Biasa contohnya kita makan dan mungkin ada lauk contoh tu tom yum dia tak sedap. Terkurang garam, gula, kita akan bagi cair tahu. sangat. Kita akan cakap kat owner, bang, yang ni macam kena adjust sebab nanti kalau orang lain datang nak cuba menu ni, diorang cakap tak sedap. Abang nak kita orang promote tapi ni tak sedap ni. So macam mana kita orang nak tunjuk dalam video? Tak payahlah bang. Macam tu lah. Senang. Ataupun bahasa dia senang, better you fix it before video is released. So kalau kita tak nak lah, kita dalam video kita tunjuk dan bila orang datang rasa dia teruk. So better you fix. Kalau you tak nak fix, atas you lah. Kita orang dah bagi jalankan amanah kita orang. Kita orang dah bagi feedback yang honest. Atas you. You nak fix it or not, it's all on you. So far owner-owner yang you guys pernah tegur, okay tak diorang punya So far respon? dia okay. Tak ada yang orang kata sangat marah ke? Senang cerita, kita tak pernah buat video yang tak sedap, kurang lah, tak crunchy lah. Kita bukan buat video macam tu. Kita Kita bukan food review. Berbalik kepada mula-mula. We are Bukan not food food review. review. Kita orang kongsi tempat. sebab kita orang nak komen lebih-lebih pun senang cakap. Kita orang bukan ada sijil master chef ke apa Betul. ke. Kita orang nak Bukan chef pun, kita just makan saja. Kedai orang, betul. Kita nak tegur terus kat owner. Kenapa nak buat video? Kenapa nak sebarkan video tu? Kita orang tak macam tu lah. Tak masuk main point pula. Tapi that's the point lah. Sebab kita orang macam tu lah saya cakap. Kita orang, saya rasa saya tak layak pun nak review. Sebab the mindset of people, if you are do a food review, you do video makan, you have to review. You kena cerita buat texture. Actually tak macam tu. Tak semestinya. Jangan sebabkan seorang buat review cerita rasa, semua orang yang buat video makan kena cerita. Sebab lately ni memang dah terlalu ramai food reviewer. So orang jadi keliru dengan jom kita yang asal ni startnya bukan macam tu. Kita kongsi tempat. Dia macam ni je. Bahasa faham dia senang je. Jom kita. Ada satu uncle dia jual nasi lemak dah 20 tahun. Dia ada 10 jenis lauk, ada yang rendang. Korang datanglah try. That's the point. Itu Kita saja. kongsi tempat. We are not cerita. Rasa rendang dia lembut. Rasa rempah dia. Kita orang bahan ni Itulah food review yang sebetul. Itu food review. You Kita guys orang you guys bukan. just share the vibe. disebabkan kita terima bukanlah tekanan orang cakap bila banyak sangat orang minta, kita orang pun secara tanpa perasan kita orang pun sebenarnya kita orang sendiri dah ubah cara kita orang yang asal. Kita orang ada sebut juga rasa dalam video actually supposed not to be like that. Kalau rajin lah scroll video asal awal-awal kita orang berdua pergi makan, kita orang tunjuk suasana, Tak ada cerita rasa pun. ada apa kat sini. Kasi ada 10 jenis lauk. Macam tu je lah. Dah. Itu je. Itu je. Nasi lemak dia dalam buluh. Special tempat ni nasi lemak dalam buluh tepi sungai. Korang datang lah. Harga dia murah. Rasa sendirilah. Kita tak akan share dia Kita rasa. mau tu cerita apa ada kat situ. Tempat ni kat mana, apa yang best, datanglah. Kita tak cerita ada 10 menu,
Nak cerita olah rasa dia. Kalau tak video akan jadi 20 minit. Betul. Betul. Memang lama. Betul. Orang kata nak bagi tahu satu-satu punya lauk punya rasa memang agak lama. Betul. Okey, tapi ada satu soalan yang agak orang kata susah sedikit lah. Saya dah boleh bau lah soalan tu. Dah boleh bau. Oh, takut ni. Okey. Ada orang tanya lah, kalau kata you guys dapat review berbayar, but end up korang pergi tak sedap, macam mana? Tapi kita akan sambung borak selepas ini. Terus kekal mendengar Rakita 107.9. Rakan Muda Presents Buka Cerita masih bersama kami untuk bercerita tentang food review. Tadi kan kita tanya sedikit lah soalan. Kalau kata you guys, jom kita ni kan dapat satu review makanan berbayar, bila you guys pergi tak sedap, macam mana? Adakah you guys tetap akan kata sedap? Ataupun you guys cakap tak sedap? How? Okay. So soalan tu, Syafiq nak jawab dulu Kau jawab dulu. Okay. Dua-dua tak nak jawab ni? Okay, tak apa. Saya nak jawab. Tak apa. Okay, first, saya betulkan kita bukan food review. Yang benda. Adakah bila soalan tu awak dibayar, review cakap sedap. Actually, we are not food review. Kita adalah more tu kongsi tempat. Okay. Kedai tu ada apa. Dan, okay, berbalik pada soalan, kalau kita orang dah dibayar, biasanya klien dia bayar kita untuk promosikan kedai dia. Betul. Kedai dia dekat mana, dia jual apa menu signature dia, dan that's all. We not detail sangat. Kalau macam soalan yang you tanya tadi, if tak sedap. Okay, apa kita orang buat, macam kita orang explain tadi mula-mula, if tak sedap, kita akan direct bagi tahu the owner. Saya tak ada nak cakap murninya. Payment mesti ambil sebab that's the cost. Kita dah datang, dah book the slot whatever, kita dah datang. Dia dah jumpa kita, hasilkan dah satu kerja dah jalan. Kerja dah jalan, dah siap. Rasa tu it's not our problem, that's your problem. So apa kita buat, memang kita akan cakap, lepas kita buat video, kita akan cakap, bang, ini tak sedap bang, tom yum ni cair. Bang, kenapa tom yum ni macam ni? Bang, kenapa rasa dia macam ni? Kita akan bagi tahu bang, video nak release nanti, so better abang fix. Kita akan minta dia betulkan menu tu. Dan so far saya boleh cakap most of the owner kedai makan, dia orang boleh terima. Dia orang tak ada macam ego ke apa ni. Apa ni tak ada kan. Dia orang okey je. Sebab kita tegur, kita pun ada cara teguran kita. Kita kan orang Islam. Ya, tegur kita pun berlapis, beradab, dan dia faham benda tu. So kita akan cakap dia, bang, sebelum video release baik abang betulkan menu yang saya cakap ni. Kalau saya dah release abang tak betulkan, yang masalah abang, bukan saya. Sebab niat kita nak kongsikan tempat kedai dia dekat audience. Nak bantu dia nak juga. Bantu dia. Kalau dia sendiri tak nak bantu diri dia, so what we can do? Kita dah jalan tanggungjawab kita dah. Tugas kita dah jalankan. So it's up to them lah nak betulkan ke tidak kan. So kalau kata macam ramai orang tak tahu, macam I tadi, dia kata you guys macam food review, but you guys ada kata yang you guys not a food review. But maybe ada yang pendengar ni juga ingatkan you guys food review and pernah bagi komen-komen yang buruk, bad comments lah. Macam mana you guys handle? Pernah kena tak? Selama ni nak kata tak pernah kena, selama jom kita ditubuhkan yang banyak kena Rifdi lah. Orang akan kecam dia sebab body shaming first. I receive body shaming terlampau banyak. Even sekarang pun saya dah turun 56 kilo tau kalau tak tahu. 56? 56 kilo? Okay. Daripada start dulu almost 200 kan. Budak saya dulu 191, but now my weight is 135. And I keep losing. Tak apa, itu sebab tak apa. Itu pun sebab saya memang, orang ingat buat full review makan banyak melantak. Itu soalan ni dah lari sikit tapi tak apa. Macam tu lah. Tapi balik tanya apa tadi? Macam mana you guys handle the comment? Bad comment actually kita pilih berdiam diri daripada balas. Sebab kita tahu sendiri netizen macam mana dekat Malaysia ni. Lagi kita cuba nak clearkan benda tu, dah kau salah. Kau kena ikut aku. Dia style netizen Malaysia ni. Betul. So better kita diam je. Macam on our side, macam saya sendiri, macam kita tak boleh lari dari benda-benda macam ni. Maknanya
apa kita buat lah, kita try to act professional. Kita sebab kita try to be professional and cool, kita endahkan lah apa komen-komen yang tak sepatutnya, memang kita takkan jawab. Sebab when we reply, diorang lagi seronok, diorang keep reply, dan lagi benda macam ni tak ada kesudahan dan kita takkan menang. So better kita berani selagi benda tu tak sentuh benda-benda yang privacy, melibatkan individu apa, bagi harm kat kita orang ke apa bagi ancaman ke, selagi benda tu is a general, kita okey sajalah. Kita berdiam saja. Kalau nak hina saya, body shaming ke apa, itu urusan tu dosa dia, saya tak tahulah kan. Tapi saya terima hati terbuka je. Saya okey je. Orang nak cakap itu hak orang. Betul. Semua orang berhak mengeluarkan kata-kata. Kita kan negara apa? Demokrasi. Bebas bersuara. Bebas. So you can talk. Tak ada kita orang tak ada nak cari dia sampai lubang cacing. Nak tu tak adalah. Kita tapi orang buat. jangan, sometimes ada yang terlampau ekstrim, yang sampai memfitnah. Benda tu saya tak tahulah nak cakap macam mana. That's your you sendirilah. You guys pun ada perasaan juga. Walaupun you guys orang kata tak macam biarkan, tak ambil endah pun, sometimes ada juga terasa kan. Terasa tu memang ada lah. Betul, kita manusia kan. Kita manusia, betul. Ada je, kita ada perasaan. Tapi kita baca je komen tu, tapi kita tak nak buat apa. Dan kita dah memang dalam industri ni. So memang kita dah tahu dah kita akan face benda ni. So kita just okay je. We just act how we should act lah. Macam tu lah. Okay, faham. Okay, tak apalah, kita masukkan ke soalan yang lain lah, orang kata kan. Kalau kata you guys dapat satu review from ada satu kedai ke apa kan, and then the marketing tak berapa best, dia request untuk you guys menari-nari lah apakah, macam mana you guys terima ke tak? Actually kedai sebenarnya kita dah deal awal-awal. Kita dah bagi tahu kita akan buat cara kita. So keputusan tu sebenarnya jatuh pada kita. Sebab apa yang kita buat, kita yang akan tanggung. Kita tak boleh nak dengar sangat cakap owner nak buat tu, nak buat ni. So benda ni melibatkan perbincangan antara kita orang lah nak buat apa, sebab nak dapat persetujuan. Okay. So actually benda tu pernah berlaku. Pernah kalau pernah tengok kan, kalau you can search, zaman-zaman saya berat lama dulu, berat almost 200 kg. Dulu zaman-zaman yang skiki dah boom boom yes yang goyang-goyang perut tu kan famous kan. Dan most of the kedai minta saya buat macam tu. Ada saya buat lah 2-3 kedai dan benda tu jadi tau. So bila dah kedai-kedai lain tengok, klien lain tengok, dia berminat je. Boleh tak you buat macam ni kat kedai? So macam actually kita cakap tak boleh lah kan. So kita bukanlah nak jadi bahan hiburan untuk dia. Yes, betul. Kita buat cara kita. You have to accept lah cara kita. The reason you panggil jom kita sebab you suka cara jom kita. So just accept cara kita je lah. Bukan you yang, kalau you nak direct, better you buat in-house je. You buat video sendiri je. Kalau you nak arah-arah macam ni kan. So kita buat just 2-3 kali just untuk join the trend je lah. Dia more to join to the trend lah. Tapi kalau minta lebih-lebih tu, bayar lebih lah. Itu dia sebenarnya. Kau nak lebih, kau bayar lebih. Nak minta lebih, kenalah bayar lebih. Nak aku joget-joget, bayar lebih. Bayar lebih lagi. Bukan setakat joget, pusing pun saya buat. Sanggup ke? Betul ke kalau kata dia orang bayar macam mana? You guys buat ke tak? Dia, kalau tanya saya akan buat selagi benda tu tidaklah pemalukan, aib dan bertentangan dengan agama lah. Minta saya buka baju ke, benda tu salah, saya tak buat lah. Mana ada had dia juga. So buat contohnya, buat benda tengah TikTok trend sekarang. Mungkin tarian TikTok trend yang tengah trend sekarang ramai orang buat, saya boleh buat. Tapi kalau benda tu yang mengaibkan, kita tak buat lah. Okay, faham. Okay, nak tahu jugalah, as a influencer lah, kesan ni kalau I sebut food reviewer, you guys say kita bukan food reviewer, betul tak? Influencer pun boleh tak? Bukan juga. Tu lebih kepada media. Kita media. Lah. Kita media. Media. As a media. Content creator lah. Content creator. As a content creator, apakah kriteria untuk jadi content creator macam korang yang lebih trusted? Tapi kita share selepas ini. Terus kekal mendengar kita 107.9.
Baik, masih lagi bersama kami dalam Buka Cerita. Tadi kita nak tanya sedikit kan, apa dia kriteria untuk jadi seorang content creator yang trusted? Trusted Ya, trusted lah. Trusted. Because kalau kita tengok dalam Jom Kita punya page, ramai yang orang kata, okay, you guys punya memang kita orang trust. Kalau you guys kata tempat ni best lah. Ya ke? Macam Ya tu. ke? Ya. Sekarang macam cakap kita orang berbayar ke? Tak ada aku tau. Dia tadi lain. Tak ada. Okay. Actually, benda ni general je. Okay. To be trusted ni actually daripada orang sendiri. Dia nak percaya from apa yang kita sampaikan kat dia orang. So, kalau tanya saya sendiri, just be yourself. Tu je. Just be yourself. Buat cara kita. Buat cara, don't be... Jangan kita tiru orang lain sebab kita nak dapatkan perhatian orang. Biar orang tengok kita sebab dia suka cara kita. Itu je. Just be yourself. Dan ada unique character, orang suka. Dan Di always... situ trust akan Betul. adalah. Kalau boleh, buatlah konten yang sesuai, tanpa jatuhkan pihak lain. Just be yourself. Berniat nak kongsikan benda-benda dengan tujuan kita nak kongsikan benda tu. Contoh you suka soto, ada soto sedap lah kat sini. I nak kongsilah dengan orang. Just do your style. InsyaAllah when you orang dah start kenal, orang akan percaya you. Dan you akan macam cakap lah, As reference lah. orang akan jadi you as a reference, make you as a reference lah. Oh, faham. Dia akan percaya. Just be yourself lah. Itu je. Itu saja kriteria dia. Macam Syafiq pun setuju about Saya only setuju just be yourself. bang. Oh, Be ada yourself. pendapat Tapi, lain juga. Bagi saya kurangkan melibatkan pihak lain lah. Sebab kita nak naik, kita kutuk orang lain. Saya tak berjangan buat benda konten macam tu. Maknanya orang kata cuba untuk naikkan nama sendiri menggunakan kelemahan orang lain. Macam Ya tu ke? betul. Ada betul. sebab mostly content creator Kita just buat general je lah. General je. Jangan kita macam niat kita pun macam kita nak naikkan diri kita tanpa jatuhkan orang lain. Macam tu lah. Just be yourself. Macam nak promote kedai. Tak adalah macam you buat satu content you nak you downkan orang lain, you cakap janganlah. komen pasal orang lain, you bagi pendapat kata macam you dah buat benda tu lama tapi you tak pernah buat pun, you komen pasal orang Janganlah lain. you makan kedai tu macam you buat content you tahu benda tu boleh viral cepat, you kutuk tak sedap. Kedai ni tak sedap. Kadang-kadang membuatkan kedai tu tapi kita dapat nama. dan you punya viral video you akan viral lah tapi Yes. kesian kat kedai tu lah. Actually you boleh macam cakap lah, kita macam kita buat, kita tegur lah kedai tu after the video, kita tegur je lah. So mata dia boleh improve. Betul. Kalau dia tak improve, itu memang salah dia lah. Salah Tak ada dia apa-apa lah. lah. You choose that lah. Dia ada setengah macam kedai juga sama je. Dia mau tu bila dah once overcrowd dia tak boleh sustain. Itu pun yes. masalah juga. Sometimes sampai cakap kedai-kedai viral ni kadang-kadang tak sedap. Kita sendiri boleh fikir sebenarnya, kita sendiri boleh agak dah benda tu. Benda tu dah viral. For sure dia orang tak boleh nak cater dan servis orang confirm akan out sikit. Dan kita kena faham benda tengah viral. For sure dia mungkin tak cukup Tak ada staff. ramai orang datang. Mungkin dia tak cukup Bahan staff. prep tak Bahan-bahan mungkin cukup. masak tak boleh masak lama sebab customer keep datang. Betul. So kita sendiri pun dah faham. So janganlah datang waktu dia viral. Jangan datang waktu viral. Datang before dia viral. Ataupun dah Selepas after, reda sikit. Dah reda sikit. Okey lah. Dan benda ni adalah perkara pengalaman sebenar sebab it happen to us lah. Kita faham actually makanan dia sedap je. Tapi sebabkan dia viral sangat, dia pun tak cukup staff burn out. Dia orang tak boleh nak cater, servis pun tak cukup, tak boleh bagi Tak servis boleh bagi yang the dekat best one lah. sebaik mungkin. Sebaik lah mungkin sebab terlampau ramai. So orang datang tengah viral, orang pun kata tengok servis teruk, makan tak sedap mana Lambat pun. lah, apalah. Padahal sebabkan ramai. Betul. Mana-mana kedai pun kalau terlampau ramai, Betul. tak cukup staff. Betul. Itu yang lambat. Melainkan dia dah ready dari segi semua segi lah. Dia dah ready. Rupanya tak ready lagi. Macam I mean like tak cukup Tak sebenarnya. Sebab ayat viral ni kita tak boleh expect dia viral setakat mana. Betul? Dan macam video tu, kadang-kadang video tu ada 500,000, kadang-kadang pergi sampai 1 juta, kadang sampai 2 juta. Kita pun tak tahu dia boleh pergi takat mana. Kita tak nak kawal benda tu. Sama juga kedai. Kalau tiba video dia 200,000, crowd pun dah cantik, meja penuh je. Tapi ketika pergi sampai 3 juta. Lagi ramai. Terlampau sampai memang tak muat. So kita tak nak kawal benda tu pun tak boleh. Faham, betul tak? faham. So kalau before kita nak kutuk atau hentam satu kedai tu, kena tengok juga situasi dia. Betul Dia tak? berpada-pada lah. Kita nak komen no problem. Tapi jangan terlampau ekstrim sangat. Faham. Okay, back to I punya next question. Okay. About Jom Kita ni, Amai nak tahu apa beza Jom Kita dengan content creator yang lain? Apa beza dia? Ke sama je? Kita orang handsome kot. Tak ada, gurau. Okay lah. Boleh betul lah, betul tu. Actually tak adalah. Actually apa membezakan kita adalah cara je sebenarnya. Cara video kita, cara konten kita, penyampaian kita tu berbeza. Setiap content creator, TikTokers, geng-geng kawan-kawan kita jugalah. Saya gelarkan kawan-kawan sebab kita orang kenal je mostly. Mereka masing-masing ada cara mereka sendiri. Ada diorang punya kelebihan mereka, cara diorang dan karakter diorang. Masing-masing ada bawa watak Identity. sendiri.
So kalau nak cakap apa kita orang beza kita orang dengan yang lain, beza kita orang adalah page lah. Kalau nak compare dengan TikTok lain, mesti diorang individu. So kita orang adalah page. Macam bukan nama macam cakap, bukan nama dia Syafiq Rifdi. Ini adalah Jom Kita. It's Jom Kita. Macam kebanyakan mereka adalah individu. Kita gerak secara company lah, bukan secara individu. Bukan untuk branding diri sendiri, tapi sebenarnya branding pada Jom Kita tu sendiri. Jom Kita. Because Jom Kita pun ada banyak kan. Nama tu Jom Kita lah, bukan Syafiq ke Rifdi ke. Orang kenal kita as a host, mungkin as a talent dalam Jom Kita, tapi orang kenal Jom Kita lah. Faham. Okey, tak apa. Kita akan sambung selepas ini. Terus kekal mendengar Rakita 107.9. Rakam Muda Presents Buka Cerita. Dah nampaknya kita dah sampai di penghujung segmen pada hari ini. And before kita tutup cerita hari ini, nak tanya sedikit lah nasihat daripada Rifdi and also Syafiq pada mereka di luar sana mana tahu yang nak jadi content creator macam you guys. Apakah nasihat yang sepatutnya diorang kena ambil? Gitu. Syafiq lebih? Nasihat ni. Nasihat saya, nak buat content tu be yourself. Jangan nak tiru orang ke, kita nak jadi dia ke apa. Kita buat yang terbaik cara kita je. And jangan condemn orang lain lah. Itu je nasihat saya. Korang terus berkarya je lah. Buatlah apa yang korang nak buat. Jangan jatuhkan orang lain sebab korang nak naik atas. Itu je. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Macam kalau Rifdi sendiri, nasihat dia apa? Solat jangan tinggal. Itu penting. Tadi lah. Itu betul lah satu. Tapi just be yourself. Sebab kenali diri dulu. Just do the content. Jangan stress. Just buat content. Berkarya lah. Itulah TikTok. Itulah social media. Berkarya lah sekreatif yang boleh. Bentuk diri sendiri dan jangan give up. Konsisten. Consistency is the key. Itu je. Tak kisahlah kau hebat macam mana. Konsisten. Itu saja. Dan buatlah konten-konten yang memberi manfaat pada orang lah. Apa-apa pun konten tu biarlah memberi sesuatu kepada orang yang melihat. Tak adalah kita tengok video kau buang masa. Tak adalah, nampak. Jadi kita dapat something. Tengok Jom Kita tahu tempat makan yang boleh pergi. Tengok video awak, mungkin awak kongsi cara nak turun berat badan dengan pemakanan sihat, cara exercise. Itu at least orang dapat something. Konten-konten yang berilmiah lah. Faham. Maknanya buatlah apa-apa konten pun. Betul. Asalkan memberi manfaat pada orang di sekeliling. Kecil-kecil manfaat pun tak apa. Asalkan ada manfaat, ada benefit dia. Konsisten. Bukannya setakat konten kosong. Betul. Itu dia kata-kata daripada Rifdi and also Syafiq. And you guys, thank you so much sebab sudi hadir ke Buka Cerita hari ni. Kongsi cerita, kongsi pendapat, share sedikit you guys punya orang kata apa pengalaman kan. And Nira wish you guys all the best. Hopefully lepas ni lebih berjaya lagi Jom Kita. Amin. Jangan lupa jemput saya. Nak join Jom Kita boleh? Boleh ke? Okay, I isi borang lepas ni ya. So sekarang ni dah jadi tutup cerita lah. Dah buka cerita dah tutup. Yes, betul. Sekarang ni kita nak tutup cerita untuk hari ini pada anda semua. Terus kekal mendengar Rakita di 107.9.